Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-15, 16 dan 17 masih lagi menerusi surah Yasin. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-8 muka 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan seorang pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahawa sungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan mengapa si kafir dalam konteks penceritaan kali ini memanggil Allah dengan nama Ar-Rahman, sedangkan kelompok kafirun dalam episod yang lalu enggan dipanggil nama Allah dengan sifat demikian. Perkara ini ada jawapannya dalam tafsir Tahrir Tanwir oleh Imam Ibn Ashur, satu tafsir yang sangat istimewa, penting, urainya detail. Beliau menceritakan bahawa ini ada kaitannya dengan golongan yang duduk di situ, kalangan mereka merupakan puak Yahudi yang mempunyai pengetahuan tentang perkara-perkara yang datang dari kitab-kitab samawi kepada mereka. Dan mereka pun hidup sebagai satu masyarakat majmuk pada masa itu. Justru penggunaan perkataan Ar-Rahman ini bukanlah satu perkara yang asing bagi mereka, kerana mereka hidup dalam tempat yang penuh dengan kesuburan, tempat yang penuh dengan keamanan. Maka mereka membuat perkaitan bumi yang makmur mereka diami itu dengan satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah saya huraikan kepada tuan-tuan dalam kuliah yang lalu, ini merupakan satu uslub yang dipanggil sebagai ta'rid, seperti kisah Abu Talhah berkenaan dengan hadis Nabi SAW ketika kematian puteranya, maka isinya telah menyembunyikan perkara tersebut. Baik, jadi dalam konteks penceritaan yang dikemukakan di sini, ketiga-tiga orang utusan itu seperti disebut dalam kitab tafsir, contohnya Al-Khazin, contohnya tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Qurtubi pun menyatakan perkara semikian, bahawa Syamu'un ini yang datang lambat berupaya untuk menyedarkan raja tersebut, raja yang kafir ini, bahawa kedua orang itu merupakan utusan Allah, mereka punya karamah, mereka mempunyai karamah, ataupun kalau mereka merupakan Nabi Allah, mereka adalah memiliki mukjizat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah huraian berkaitan perkara ini dalam tafsir Al-Qasimi yang telah kita bincangkan, iaitu Al-Imam Al-Qasimi lebih melihat bahawa perutusan ini merupakan rasul-rasul, Nabi-Nabi Allah SWT sebenarnya, bukan rasul, Nabi Allah. Dan telah kita huraikan, telah saya terangkan kepada tuan-tuan apakah beza di antara Nabi dengan Rasul, seperti yang disebut dalam Ad-Durrul Mansur oleh Imam Asyuti. Maka lagi riwayat ini menunjukkan bahawa bila Syamu'un berjaya memujuk raja itu untuk menyedari bahawasanya kedua orang itu adalah utusan Allah dan mereka berdakwah kepada Islam yang benar, dan dibuktikan lagi dengan mereka menyembuhkan, mereka merawat hingga sembuh pesakit-pesakit yang ada, termasuklah anak kepada dihqan, anak kepada pemimpin yang ada di bawah raja ini yang telah mati, maka dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qila inna ibnata lil malik kanat katufiyat wa rufinat faqala Syamu'un lil malik utruk in hadaini rajulaini an yuhya ibnatak wa talaba minhuma al malik dhalika faqama wa sallaya wa da'a wa Syamu'un ma'ahuma fi sirr fa ahya Allahu al mar'ata wa shaqqa al qabru anha fa kharajat. Ini disebut oleh Imam Al-Baghawi. Kisah yang panjang ini tuan-tuan menunjukkan bahawa akhirnya Syamu'un berjaya memujuk raja supaya beriman kerana pembuktian yang ditunjukkan. Karamah yang ada, karamah ataupun mukjizat itu, iaitulah yang telah mati, ada mengatakan bahawa itu anak raja sendiri, didoakan oleh dua orang ini dalam keadaan terang-terangan, mereka bersembahyang, berdoa, dan Syamu'un pula yang memang beriman daripada awal, cuma menyembunyikan keimanannya, berdoa dalam keadaan sir, rahsia. Maka Allah menghidupkan gadis tersebut, anak perempuannya itu, bangun dari kuburnya.
Lalu perempuan itu berkata, yang telah mati itu, si mati itu berkata, aslimu fa innahuma sadiqan. Masuklah Islam kamu semua, wahai ayahanda, masuk Islamlah, kerana dua orang ini merupakan orang yang benar. Qalat wala adhunnukum tuslimun, summa talabat min rasulaini ayurda ila makaniha fadhara turaban ala ra'siha wa adat ila qabriha kama kanat. Lalu bila melihat keadaan keengganan kaum itu untuk beriman walaupun telah melihat mukjizat yang dikemukakan ataupun karamah yang ada itu, maka dia pun enggan untuk hidup dan dia memilih untuk mati. Setengah pula mengatakan bahawa ketika dia bangun ini ditunjukkan kepada ayahandanya, kepada raja ini, bahawa dibuka pintu langit dan dia melihat 3 orang itu selamat. Siapakah 3 orang itu? Maka yang mati ini mengatakan itulah dia 2 orang utusan yang raja kurung, termasuk Syamu'un. Maka inilah yang menyebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman beramai-ramai. Ini satu riwayat yang dinafikan oleh Abu Sa'ud dalam tafsirnya. Dan juga kebanyakan para ulama tafsir membawanya, tapi tidak menyebut tentang martabat kisah yang dikemukakan ini. Setakat cerita yang dibawa sebagai satu Israeliat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita lihat usul Al-Quran ni sebenarnya pernah saya terangkan dari sudut balaghahnya. Ada satu bab dipanggil itnab, ada satu bab dipanggil ijaz. Ini dari sudut gaya bahasa Arab. Tahu tak tuan nama maksud itnab apa maksud ijaz tu? Itnab ni contohnya kita dapat lihat dalam konteks ayat yang dibawakan ini, iaitu ayat Allah menggunakan ayat ittabi'u, maka dia sebut banyak kali perkataan ini. Kan Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u al-mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ini 2 kali sebut kata ittabi'u, dan telah saya huraikan ittabi'u ni apakah maksudnya, berbeza daripada tabi'ah. Tapi dalam setengah keadaan pula apa yang dipanggil sebagai ijaz. Ijaz ni maknanya Allah SWT tidak membawakan kisah tersebut secara panjang lebar. Ni antara kehebatan mahasin tanzil Al-Quran wa balaghatuhu al-khariqah, di antara kelebihan Al-Quran itu ijaz dalam kisah-kisah dan juga penceritaan yang dikemukakan oleh Quran, kerana matlamat utamanya, maqsadnya adalah untuk pengukuhan akidah, bukan? Maka untuk membawa pada tazkir dan juga iktibar. Dengan sebab itu Quran tidak menyebut nama satu tempat, tak sebut nama individu, siapakah Ashabul Kahfi, siapakah nama 3 orang yang diutuskan ni, semua itu tidak disebut oleh Allah. Kerana itu pendekatan Al-Quran adalah untuk menegaskan, menegurkan aspek akidah ni tadi. Maka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, apabila kita melihat ayat ini lebih lanjut, maka Allah SWT telah menerangkan kepada kita uslub yang ada dalam bentuk-bentuk dikemukakan ni, seperti disebut dalam Durrul Masun, bahawa maksud ayat ibtidainya, talabinya, ingkarinya, iaitu ditanyakan kepada seorang ahli bahasa yang terkemuka, Abu Abbas Al-Kindi, bahawa orang Arab ni suka menyebut perkataan itu berulang-ulang. Apa pentingnya ya? Maka jawapan Abu Abbas Al-Kindi, sungguhnya ada beza kalau kau perhatikan ayat antara Zaidun qa'imun ataupun Zaidun arifun, inna Zaidan arifun dengan inna Zaidan la'arifun. Beza tu. Kalau kau kata bahawa Zaidun qa'imun, ini adalah setakat untuk pemberitahuan. Dia mengetahui. Zaidun arifun, Zaid ni memang ada ilmu, orang berilmu. Tapi kalau kamu sebut Zaidun laqa inna Zaidan qa'imun, ini merupakan satu jawapan kepada soalan orang yang bertanya. Nampak tak tuan? Tapi kalau kamu sebut inna Zaidan la'arifun, ini merupakan jawab bagi orang yang mengingkari perkara tersebut. Kalau saya beritahu pada tuan-tuan sebagai contohnya, bahawa satu peristiwa itu, satu benda yang berlaku, budak tu berjaya. Iya ke? Maka orang tanya, iya ke budak macam tu boleh berjaya? Betul, budak tu berjaya. Kita mengukuhkan lagi ayat tu, bukan? Kalau dia masih tak percaya, saya cakap betul lah. Kamu betul tau, saya nampak dia pergi graduate tau, pergi hari graduan convocation tau. Maknanya dah berbeza kan tuan-tuan? Maknanya gitulah bahasa Arab, bahasa yang sifatnya penggunaan perkataan-perkataannya tepat, dan mustahil satu perkara itu berlaku secara hasyu, iaitu disebut tanpa faedah. Maka inilah dia yang dapat kita perhatikan penggunaan perkataan. Yang pertama mursalun, yang kedua datang la mursalun, kerana ia menunjukkan kepada kesungguhan kerja dakwah yang dilakukan ini. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, bila Allah Taala menjelaskan dalam ayat ini lagi bahawa sifat orang kafir ini, mereka menolak, mereka tidak mahu beriman kepada perutusan itu. Lalu Nabi ini menyatakan kepada mereka, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Ini dalam bahasa Arab, dia menduduki satu bab daripada sebenarnya satu bentuk
qasam, iaitu dia istishhad dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata tahu. Contohnya Allah jadi saksi. Kita tak boleh cakap begitu, tuan-tuan. Ini satu perkataan yang boleh membawa kepada dosa besar. Dan setengah daripada para ulama mengatakan ia merupakan satu perkara yang boleh bawa, kalau ia tidak berlaku, boleh bawa dia kufur sebenarnya. Kerana kita tidak boleh wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Jangan jadikan Allah SWT itu sebagai satu bahan-bahan mainan untuk kamu berkata dalam kehidupan kamu. Jadi ini merupakan istishhad tentang ilmu Allah yang sifatnya menguasai segala sesuatu. Maka ia disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dan tafsirnya, ia merupakan satu jarah majral qasam fi ta'kid wal jawab bima yujabu bihi. Jadi wa zukira anna man istashhada bihi kaziban yakfur. Jadi siapa yang menggunakan ayat semikian untuk tujuan bermain-main ataupun menipu ataupun berdusta, maka ia boleh membawa kepada kufur. Kerana kita menyatakan satu yang merupakan sifat Allah SWT dalam keadaan bermain-main, dan sifat Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, seolah-olah kita nak mengatakan kebenaran kita buat, padahal dalam penipuan dan pendustaan apa yang sedang berlaku itu. Muslim-muslimat dan hati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Lihat pada muka surat 13 tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-8 ini, terjemahannya, mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib malang kerana-Mu. Sungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, nescaya kami akan merejammu, dan kamu pasti akan mendapatkan seksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi ketika penduduk kampung itu berkata kepada mereka, sungguhnya kami bernasib malang kerana-Mu, kerana kami tidak melihat kebaikan di wajah kamu dalam kehidupan. Qatada berkata, mereka menjawab kat sini, kami terkena keburukan kerana kamu. Mujahid pula berkata bahawa mereka menjawab, tiada seorang pun seperti kamu yang memasuki sebuah kampung lalu menghukum penduduknya. Maknanya dalam konteks ini para ulama tafsir mengatakan, kedatangan pendakwah-pendakwah ini berlaku pada musim kemarau. Maka mereka telah pun mengatakan satu benda yang bersifat kesialan. Maknanya tatayyarna ni, kalau kita belajar bahasa Arab, datang perkataan tayyurun. Dalam hadis mengatakan la tiyarata, Nabi tidak benarkan kita untuk menggunakan perkataan kesialan ini. Iaitulah bila menyebut tentang perkataan tatayyarna, diambil perkataan tayr, burung, kata Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat. Jadi ini merujuk kepada nasib. Dia seolah benda yang kita tidak nampak. Umpama burung yang berada di atas badan, atas kepala kita terbang, kita pun tak perasan kadang-kadang. Sebab itu bila Allah menyatakan dalam surah Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Maksudnya apa? Dan setiap manusia itu kami telah tetapkan nasibnya seperti kalung, seolah-olah tak boleh terpisah daripada dirinya. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Kita terjemah ayat ini seolah seperti nasibnya yang memang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Rezekinya, ajalnya, semua yang kita belajar dalam hukum berkaitan dengan qada dan qadar ini. Maka masyarakat jahiliyah, seperti yang pernah saya jelaskan kepada tuan-tuan, mereka sangat berkaitan dengan burung, iaitu bila mereka nak pergi satu tempat sebagai contohnya atau buat satu urusan yang besar, mereka akan lepaskan burung. Kalau burung tu terbang ke arah kanan, nasib baik itu. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, maknanya menunjuk kepada petanda nasib yang tidak baik. Jadi dalam konteks ayat ini, perkataan yang digunakan oleh Allah itu oleh si kafir yang merujuk kepada tatayyarna bikum. Kami melihat satu benda yang bersifat malang, satu benda yang bersifat tidak baik, satu benda bersifat sial, satu benda yang tidak elok, kerana kamu datang untuk menyuruh kami kepada perkara seperti ini. Kami dah hidup elok dah dengan segala curahan nikmat Ar-Rahman ada kepada kami, pokok-pokoknya subur, bumi yang subur, perniagaan kami semua masuk. Kenapa perlu kami ikut kamu ya? Dan pada waktu itu berlakunya kemarau, maka mereka membuat perkaitan kemarau itu dengan suasana yang berlaku kerana datangnya para rasul, para pendakwah itu membawa, mengajak mereka kepada kehidupan yang lain daripada pegangan mereka yang asal. Jadi inilah dia biasanya orang yang terlibat dalam perkara-perkara semikian. Dan saya akan jelaskan kepada tuan-tuan, sebenarnya kata Syed Qutb itu benar dalam tafsir Zilal Al-Quran, dalam huraian beliau mengatakan bahawa jiwa manusia ni memang tidak dapat hidup tanpa mempercayai suatu benda yang gaib. Kenapa ya? Sebab itu kita tengok orang tidak beriman ini ada macam-macam benda khurafat. Nombor 4 pun tak boleh, nombor 13 pun tak boleh.
adanya kucing hitam memang trouble. Ini kenapa ni? Kerana jiwa manusia itu, kata Syekh Qutb, memang benar. Nanti saya akan huraikan lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Jadi perkataan taira ini, perkataan tiara ini, semuanya merujuk kepada satu sifat bagi seorang yang tidak beriman menghukum dirinya kerana kepercayaan perkara gaib secara salah. Moga-moga Allah menyelamatkan kita. Dan saya akan ajar kepada tuan-tuan, apakah doa yang Nabi kita baca tak kala merasa satu kegusaran, merasa satu benda yang tidak kena. Apakah doa Nabi SAW menghadapi situasi seperti itu, bagi menghindari sifat tiara ini, sifat merasakan ada satu benda yang tak kena ini, seperti si kafir dahulu menggunakan burung sebagai beri isyarat dalam kehidupan, apakah ia baik atau tidak. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.